Hello, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan daripada subscriber ataupun mungkin daripada viewers daripada channel ini yang bertanya, betulkah Sabah dan Sarawak sokong Perikatan Nasional? Betulkah Sabah dan Sarawak sokong Perikatan Nasional? Itu adalah salah satu pertanyaan yang bagi saya mengejutkan. Pertanyaan ini mungkin agak mengelirukan beberapa penonton ataupun subscriber di dalam channel ini. Di sini saya akan jawab kepada pertanyaan tersebut. Betulkah Sarawak dan Sabah menyokong Perikatan Nasional? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Sebab Sabah, Sarawak, GPS, GNS telah menyatakan sokongan mereka terhadap Anwar Ibrahim, sehingga habis penggal. Premier Sarawak Abang Jo sudah membuat pernyataan bahwa akan menyokong Anwar sehingga habis penggal. Begitu juga JRS, tidak ada satupun kenyataan daripada JRS maupun GPS untuk menarik sokongan terhadap Anwar dan menyokong Perikatan Nasional. Pada akhirnya tak ada harapan lah kepada Muhyiddin, kepada Hadi Awang, kepada Mahathir, siapa-siapa lah yang nak tumbangkan Anwar. Memang tak ada harapan lah. Memang tidak ada harapan. Sebab Anwar Ibrahim kekal dengan sokongan dan tidak hilang sokongan untuk menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudara, saya berada di Saigon City, Vietnam. Saigon City ataupun Ho Chi Minh City. The place is very good, very nice, clean, and the citizens are mesra, friendly. Saudara-saudara yang saya hormati, Anda rasalah bagaimana untuk mereka tumbangkan Anwar, Sabah dan Sarawak tumbangkan Anwar? Tidak mungkin. Ada kenyataan yang dibuat bahwa Sabah dan Sarawak akan menarik sokongan terhadap Anwar dan menyokong Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Tidak ada. Saudara-saudara, apa komen Anda? Silakan komen di bawah. Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk para yang saya amat hormati, sekarang saya berada di Vietnam, Saigon City ataupun Ho Chi Minh City. Okay, so the vibes is very cool, relax. Ada orang hari bekerja pada hari Senin, sarapan. Dia lebih kurang juga dengan Malaysia. Lebih kurang juga. Cuma di sini kebanyakannya citizens mereka menaiki motor. Kebanyakan menaiki motor. Banyak motor boleh nampak di siring jalan, di bahu jalan. So, teman-teman yang saya hormati, saya lihat dalam satu tajuk berita daripada Rakan yang berkata menantu Muhyiddin sudah ditangkap. Persoalan, bukan kenyataan. Adakah menantu Muhyiddin sudah ditangkap? Saudara-saudara yang saya hormati, saya pun bertanya-tanya, adakah menantu Muhyiddin sudah ditangkap? Kenapa sehingga hari ini kita belum lihat perkembangan terkini mengenai isu dan case menantu Muhyiddin? Di manakah menantu Muhyiddin berada? Takkan di Vietnam pula, ataupun takkan di London? Manalah kita pun tidak tahu. Tapi yang pasti, saudara-saudara, puak-puak yang tidak menyokong PN, yang tidak menyokong Muhyiddin, mulai mempersoalkan lokasi menantu Muhyiddin. Adakah menantu Muhyiddin sebenarnya larikan diri, hilang entah kemana, kita pun tak tahu. Kenapa belum ada update sehingga hari ini berkaitan dengan lokasi menantu Muhyiddin?
Jadi, saudara-saudara yang saya hormati, di manakah menantu Muhyiddin berada? Sama ada hilang, tidak tahu, di diculik, kita pun tidak tahu di mana. Mungkin sudah ditangkap International Police, kita pun tak tahu. Tapi yang pasti, saudara-saudara, memang dicari oleh polis, dicari oleh SPRM, dan ini sedikit sebanyak akan membawa nama yang buruk terhadap bekas Perdana Menteri sendiri, yaitu Muhyiddin Yassin. Macam mana Muhyiddin Yassin nak menang PRU 16 nanti kalau dalam keadaan menantu beliau sendiri dicari, Muhyiddin Yassin sendiri pun terpalit dengan rasuah, kes rasuah, jana wibawa. Macam mana Muhyiddin Yassin nak menang PRU 16 kalau perkara ini berterusan? Berbalik kepada persoalan tadi, adakah menantu Muhyiddin sudah ditangkap? Kita pun tak tahu beliau di mana, sudah ditangkap atau belum, diculik hilangkah, kita pun tak tahu. Tapi yang pasti memang dicari. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Paris Lifestyle. Teman-teman yang saya hormati, antara pertanyaan dan persoalan paling utama pada hari ini bagi rakyat Sabah adalah berkaitan dengan keputusan terkini skandal rasuah di Sabah. Itu adalah pertanyaan dan persoalan paling utama. Saya rasa itu adalah pertanyaan dan persoalan paling utama bagi rakyat Sabah berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Persoalan seterusnya pula, bagaimana dengan jawatan ataupun beberapa nama wakil rakyat, termasuk Ketua Menteri Sabah, termasuk Menteri di dalam Kabinet Kerajaan Negeri Sabah, dan termasuk juga adun-adun yang telah disebut di dalam isu ini. Persoalannya adalah, kalaulah mereka terlibat dengan isu rasuah ini, mereka layak dipecat dan mereka layak digantikan. Kalau mereka terlibat dan memang benar-benar didapati bersalah, itu pada pandangan saya. Sebab rakyat Sabah, saya menyatakan suara rakyat Sabah melalui channel ini, mereka tidak suka pemimpin yang rasuah. Jadi saya pun juga pemimpin yang rasuah, sakau, memang rakyat Sabah tolak. Saudara-saudara, bercakap tentang undian, adakah Jares kepemimpinan Ketua Menteri Sabah akan mampu bertahan bagi pilihan raya negeri tahun ini? Itulah pertanyaan dan persoalan paling utama. Baru-baru ini BN ataupun UMNO Sabah sudah membuat UMNO Sabah dan juga warisan. Dikatakan dalam satu artikel akan kompromi 50 kursi di Sabah. Jadi pertanyaannya, adakah benar-benar mereka akan berkompromi 50 kursi? Adakah dengan strategi ini? Tidak pastilah berita ini sahih atau tidak, tapi saya ada lihat di Facebook. Kalau benarlah UMNO Sabah dan juga JRS, warisan akan membuat kompromi dan melakukan kata ini. Mungkinkah ini akan menumbangkan Haji Jinor? Mungkinkah ini akan menumbangkan JRS, Kerajaan Negeri Sabah? Saudara-saudara yang saya hormati, Bapak, kalau ini akan menumbangkan HJJ, menumbangkan Ketua Menteri Sabah, akhirnya dengan ini mungkin Syafi Abdal ataupun Bung Mukhtar boleh menjadi Ketua Menteri Sabah dan salah satu menjadi timbalan Ketua Menteri Sabah. Mungkin kita dapat lihat di dalam ruangan komen melalui channel ini, dan mungkin di mana-mana media sosial melalui channel pemerhati politik yang lain, mungkin berbeza-beza pandangan siapa yang akan menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Tapi di dalam channel saya ada yang berkata mereka setuju jika Syafi Abdal yang menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Dengan ini, kalau Syafi Abdal menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru,
Kalau bergabung dengan UMNO Sabah, adakah Bung Mokhtar akan menjadi timbalan Ketua Menteri Sabah yang baru? Ataupun sebaliknya Bung Mokhtar yang menjadi Ketua Menteri Sabah? Apapun kita nantikan saja pada pilihan negeri. Kita berdoa supaya negeri Sabah aman damai dan tidak ada apa-apa yang buruk berlaku. Dan semoga kalau ada berkaitan isu skandal rasuah di Sabah itu, siapapun yang bersalah, berikanlah tindakan yang setimpal, tindakan yang tepat. Sekian saja daripada Vietnam, Saigon City.